Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, oleh sebab itu mereka yakni segala rasul dan nabi wajib memiliki sifat berikut. Jadi kita sambung lagi tentang beriman kepada rasul-rasul Allah. Jadi rasul-rasul ni mereka ni wajib. Bukan wajib syarak lah, wajib akal. Maknanya tak munasabah, tak terima akal kalau tak bersifat dengan empat ni. Yang pertamanya sidik, iaitu benar segala ucapan dan perbuatan. Yang kedua amanah, iaitu dari dapat dipercayai, jujur dan adil. Yang ketiga tabligh, iaitu menyampaikan perintah Allah bagaimana keadaannya. Yang keempat fatanah, iaitu cerdas dan bijaksana. Dalam kitab-kitab Jawi tua biasalah, sifat yang wajib bagi Nabi, bagi Rasul ada 4. Setengah kitab dikata ada 3, sama je. Sebab fatanah dia tak sebut. Dia kira tiap-tiap ada tabligh tu mesti ada fatanah. Kalau tak cerdik nak menyapa lagu mana? Kalau kata nak menyapa sebagai seorang Rasul, nak jadi cikgu dia tak cerdik. Tak sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah tak boleh dah. Biasa boleh kosong lah, nak minta cikgu. Tak boleh lah. Dia kena fatanah. Lepas tu kalau kitab hak bilang 3 tak tulis lah. Tak usah belik lah. Maknanya fatanah dia tak bilang. Sebab dalam hadis mana-mana pun tak ada sebut pak-pak ni secara detail sebagai sifat-sifat Nabi. Ulama ambil daripada hadis-hadis daripada Quran. Faham daripada Quran, faham daripada hadis, sifat ni lah yang mesti bagi para rasul dan para nabi. Yang pertama sidik. Bahasa Arab. Sidikun, sadikun, daripada perkataan sidikun. Sidik. Sidikun maknanya benar. Sadikun, yang sangat benar. Sidik terlampau benar. Kita ada nama sidik kan? S-I-D-E-K, sidik. Tu kan? Sidik. Asalnya sikit lah. Tapi dah eja dengan Rumi, dia payah nak jadi tu. Sin, sa, sa. S-I belakang lah tadi. Tapi kalau baca dengan sa, nanya. Sidik. Nampak? Sidikun. Kalau baca dengan sin, sidikun. Baca dengan sa, sidikun. Makna lain-lain. Iaitu benar segala ucapan dan perbuatan. Jangan kita ingin cakap Nabi Muhammad SAW seorang je yang ada 4 sifat. Semua Nabi, semua Rasul. Takut kata Nabi Muhammad ada sidik, Nabi lain pelawak. Tak, semua Nabi, semua Rasul. Sebab ni sifat para Rasul. Bukan sifat Nabi kita seorang. Sifat para Rasul. Jadi pada akal mereka wajib bersifat dengan 4 sifat ni. Pada syarak kita wajib bersifat dengan 4 sifat ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak benar, kita menawak, dah siapa kita. Itu wajib pada syarak. Kita ni lain pada Rasul bersifat dengan sifat Nabi ni. Iaitu benar. Benar apa yang benar? Segala ucapan dan perbuatan. Benar berlaku. Benar maknanya hak. Hak tu maknanya benar. Bukan tu. Itu lain. Tu cakap tu gitu. Mamba itu kan. Tu lain. Benar. Nampak? Sama ada ucapan. Nabi memberitahu. Bila Nabi beritahu, benar. Dan lain pada Nabi,
Ada kali benar, ada kali tak benar. Boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Hatta ulama besar sekalipun boleh jadi benar. Boleh jadi tak benar. Tak benar tu nawak. Sama ada ulama tu dia nawak sengaja ataupun tidak disengajakan. Nah. Ada pun Nabi benar berlaku. Cakap dalam perang, cakap dalam amal, semua tindakan daripada perkataan dan perbuatan adalah benar. Benar-benar ni ma yuwafiqul haqq. Perkara yang sepakat dengan hak. Itu benar. Nampak? Benar semua. Dan perbuatan benar berlaku. Apabila Nabi dan Rasul ini kita yakin dah bercakap benar, patutnya kita buatlah segala yang diperintah. Itu tujuan hafal sifat Nabi. Nak, ni hafal sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nak, dapat tanya gila raya. Menyebelahi orang yang cakap nawak pula. Menyebelahi orang yang menyembunyi kebenaran pula. Nak, menyebelahi orang yang pecah amanah. Dia berguna apa sifat? Nak. Dan perbuatan. Maka selayaknya kita mengikut segala apa yang disuruh oleh Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak menasabah pada akal kita tak mau ikut dia. Sebab kita yakinnya dia bersifat dengan benar. Orang lain boleh jadi lebam, boleh jadi tak benar. Muafakat dengan hak Nabi kata benar. Hatta wali terbang selaku walaupun kalau tak muafakat hak Nabi kata tak benar. Hatta budak-budak sekolah tadika pun hak kata muafakat dengan perkataan Nabi benar. Dia gitu. Bukan nak kata wali tu nawak tidak. Dia gitu. Yang keduanya sifat Nabi dan Rasul amanah. Iaitu dapat dipercayai, jujur dan adil. Kalau kita jauhi lama diterjemah kepercayaan. Amanah. Daripada perkataan amnu. Aminun, kepercayaan. Orang nama Amin. Nama benda nama Amin. Kepercayaan. Mana dipercayai, tak khenak, tak pecah amanah. Tak. Tapi lain daripada Nabi, walau nama Amin, boleh jadi pecah amanah. Nabi tak nama Amin, orang panggil Al-Amin. Di antara 10 nama Nabi yang terkenal Al-Amin, yang sangat dipercayai. Hatta masa budak-budak. Masa budak tu tak ngecek dah. Tak sengelak dah. Tak. Kita 6 kali pergi Mekah, sengelak ni. 6 kali dah. Gendong waktu waktu jam roh. Sengelak lagi. Amanah. Dipercayai sungguh. Jadi nama Amin, nama maknanya dipercayai. Nama benda ni nama ni adik. Nama Amin, Muhammad Amin. Mana Muhammad yang dipercayai. Comel kan Muhammad Amin. Tapi kita dipanggil Mak Amin tau. Mak Amin ke Mak Amin? Jadi begitu. Orang Melayu kau. Daripada kataan yang panjang molek bunyi jadi tak molek bunyi. Maknanya yang berbahagia, sa'idun. Jadi id saja. Ayo id ada. Jadinya berkah gitu. Yang ini tidak ada pun berlaku dalam sejarah hidup para nabi pecah amanah. Pecah amanah ni maknanya bila dipercayai orang dia khianat. Khianat bukan mana giwat, khianat kau orang lagi maksud dihir orang, bukan gitu. Maknanya tidak menunaikan apa yang dipercayaikan kepadanya. Bila latih jadi wakil rakyat, jadi esko yang pakat besar harta benda dia pakat banyak. Bila latih jadi ketua negeri, ketua negara, duk kira nak naik minyak saja. Turun tak sekali-kali. Jujur. Maknanya tidak ada pun niat nak melakukan, maknanya penyelewengan. Dengan siapa juga. Dengan sahabat dekat, sahabat jauh. Dengan orang kafir, jujur. Dan adil.
adil, iaitu menunaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan kita guna nama Aminah. Aminah maknanya perempuan yang sangat dipercayai. Nah, Amin, lelaki yang dipercayai. Yang ketiga, tabligh. Daripada lapah 3 huruf. Ba, lam, rim. Nampak? Balaghun. Balagho. Yuballighu. Tablighan. Tabligh. Maknanya menyampaikan perintah Allah, wahyu Allah. Sama ada suruh dan larang, apa jua, cerita nasihat, siapa lagi. Lawannya menyembunyikan, tak ada menyembunyi. Nah, disampaikan lagi. Tapi menyampaikan wahyu yang suruh Allah suruh sampai kepada umat. Yang Allah tak suruh sampai pada umat, tak kenapa. Ada angin bunyi tu. Ulama boleh jadi tabligh. Dia menyampaikan segala hukum kepada rakyat, orang yang mendengar, orang-orang jahil. Ustaz, ada-ada dia tak menyampaikan. Tak menyampaikan tak mesti haram. Ulama ni, ada-kali dia tak menyampaikan tu kerana tidak sesuai dengan keadaan orang yang mendengar ilmu. Dia tidak menyampaikan ilmu tu. Sebab orang yang dengar tak faham. Tidak mesti segala ilmu yang ada dalam dada ulama wajib disampaikan. Yang wajib disampaikan ialah ilmu yang kalau tidak disampaikan menyebabkan maknanya rakyat maknanya menjadi jahil atau melanggar hukum. Itu wajib nyapa. Dia gitu. Kalau dia nyapa benda tu yang sebenar tapi orang tak faham, maka tak payah nyapa. Tak nyapa tidak dosa. Mana tak padam dengan audiens, dengan pendengar. Ilmu benar. Masalah lughah kadang-kadang. Masalah tasawuf yang rawami, pelik-pelik. Pelik tak pelik bukan tak molek. Molek. Tapi tak ada nak jauh orang dengar pakai hangguk-hangguk saja. Walaupun tasawuf tu molek, tak boleh nyapa kau tu. Kalau menyapa jadi fitnah. Ada tak? Fiqh itu tak? Kalau nak menyapa juga kena terang siapa orang faham. Kita buat data sama dalam bab usul fiqh. Kalau kita mengaji barulah kita tahu bahawasanya babi tidak haram. Tak nak komplain. Di mana masalah nak. Ni contoh ni baru rekod doktor tahu lagi. Kalau kita dulu kita tak mengaji usul fiqh, kita duk kata babi haram. Bila kita ngaji ilmu usul fiqh, orang yang mula-mula reka ilmu usul fiqh, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kitab Ar-Risalah. Kata universiti sekarang buat kajian. Siapa di Europe pun buat kajian Ar-Risalah. Hebat. Kaedah-kaedah nak mengkiaskan hukum satu dengan lain walaupun tidak disebut dengan detail. Dapat satukan hukum dan difatwakan hukum. Jadi bila kita ngaji ilmu usul fiqh, kita ketahuilah bahawasanya arak dan babi rupanya tidak haram. Apa? Tak haram. Yang haram makan babi. Apa lagi? Itu rekod baru. Yang haram minum arak, jual arak, pikul arak, negara arak. Babi tak cokor lah kandang. Haram mana tak cokor itu? Kalau tak haram. Kita jalan nak buat highway, nak pergi di Kuala lah duduk dia kan tau. Tengok tepi jalan baju hutan saya kau tengok duduk atas batu dekat logo jadi dia. Dia buat tengok babi haram. Tu bukan haram, tu nak ilmu Allah. Dia kata haram, dia ambil boleh makan, tengok tepung. Tu haram. Jadi kena tegang, kalau tak tegang nak nyerah orang. Sebab haram halal ni dia ni adalah hukum syarak. Nampak hukum syarak ni kitabullah allazi muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syarak ni iaitulah perintah Allah
Nah, sama ada suruh atau larang yang berhubung dengan perbuatan manusia mukallaf. Itu. Kalau bukan perbuatan itu, tak ada kait dengan haram. Nah, Cina dah ada tengok Cina duduk lagu. Kita pergi main haram. Nah, kita pergi buat haram. Nampak? Dia gitu. Faham tak Jimat? Tak apa dah. Tak ada komplain kan? Jadi babi bukan haram. Babi itu adalah najis mughallazah. Kita pergi makan haram. Nah, wa harrama alaikum. Nampak? Allah Ta'ala haramkan atas kamu tak kalau seperti itu kata Nabi. Jadi tabligh menyampaikan apa wahyu tu sampai pada kita dan itu sampai Quran. Dalam Quran tu ada khabar, ada cerita zaman dulu, cerita sekarang, cerita akan datang. Cerita dalam kubur, cerita pada masyarakat, cerita syurga neraka. Ada hukum, ada syarat, ada stop, ada batas. Nah, segala-galanya semuanya siapa? Siapa lagi? Pada hari itu al-yawma akmaltu lakum. Siapa lagi? Walaupun memang hak akhir sekali ayat riba. Tak. Tapi maknanya sempurna siapa lagi dah. Sebab tu Nabi akan ditanya. Hal ballagtum? Adakah kamu wahai para nabi, para rasul telah menyampaikan? Semua menjawab na'am. Ya. Qad ballagna, sesungguhnya kami telah menyampaikan. Dan kita pun akan jadi saksi bahawa Nabi-Nabi telah menyampaikan. Supaya tidak ada lagi orang beralasan. Tak tahu pun. Tak tahu ke haram. Ingat tak apa. Dia main gitu. Ingat tak apa. Banyak tu dalam Quran dah sebut hukum. Nah. Laguannya ilmu ni maknanya mendedahkan aurat tak tutup pada. Ni keluar pendek dengan pusat jelek. Nak jawab ni pada macam lah. Ingat tak apa. Boleh lah. Pasal Nabi sampai belakang dah, sahabat dengar. Apa dalam tadi. Sampai zaman Imam Malik, zaman Imam Tirmizi apa semua, boleh kita. Nah. Cetok sampai kat kita lah. Sampai lain dia tahkik pula. Nah. Ada takrif hadis pula. Mudah je lah. Sampai lah kita. Sabda-sabda Nabi. Dan dalam musnad Imam Hanbal saja 27,000 hadis. Baru Imam Hanbal ni. Tak. Musnad ni kita hadis ni. Semua sekali juta hadis lebih. Nah, banyak yang Nabi sabda. Takkan tak sampai. Bertama-tama kita hadis kedah mana laku. Dapat naik sarang laba tak kita hadis. Nah, tak laku. Masjid ada. Kita hadis ada. Nah, bukan mahal sangat. Sebelum salah kita hadis Nabi. Nah, sutil. 30 riyal. Ada kita. Nah, kita buat ibadat 4 rombok. Bak taharah, bak nikah, bak faraid, bak hamba, ada lah tu. Nah. Sahih Muslim 40 riyal. Nah. Tak ada itu. Nah. Dasar lambor. Nah, supaya dia ni laku belakang. Berapa ingat mah? Macam lagi. Juta. Nampak? Siapa juta nak beri? Siti apa? Siti layak mana boleh? Kita tak rada kan? Kita rada. Nah, kalau kata 10,000 dah tangki dia tak? 10,000. Nah, memanah. Bukan kata tu siap dengan lekwi ni panah. Boleh tahan kira pandai. 10,000. Boleh tahan kira sedeta. Siti rakyat. Nah, baiklah awak masuk air kapung-kapung satu. Nah, masuk lapu darat-darat. Lepas tolak gubu oleh-oleh darat tu pula. 5,000 bandar ni dia tengok. Oh, cumai sunggau. Nampak air dah kapung dia lagu tu. Maknanya tak ada tu bandar cerah tu dia bercerah lagi. Sampai beribu-ribu lapu saja. Ada bandar cerah lah kan. Mau ramai kalau tak boleh lapu jalan bercerah dah. Nah, darat-darat naknya. Turun mayang subuh tu bila rasok paling dulu sama apa yang masuk kaki. Gaulah hanya kapung. Dah. Pada wis jatuh itu dah. Latih saja jatuh dah. Nah. Bagaimana pun keadaannya Nabi menyapa. Walaupun maknanya kena marah. Waktu kena ikut. Balighu anni wala ayatan. Sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Maknanya hadis ataupun Quran. Siapa? Walaupun bismillah aja. Siapa kau kan?
Dia mak empik Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun sebut tu, selama mana hidup dia sebut Bismillah, kita dalam kubur ni makan kenyang. Nak baru Bismillah, belum ulama-ulama mengajar ni. Dah. Siapa? Bagi menyampaikan. Dah tak boleh dengar, tak boleh dengar sudah. Siapa kat orang lain pula? Sebab tu dia pun nama jemaah tabligh tu tabligh. Dan dia nak menyampaikan dakwah. Bukan makna jemaah lain tak tabligh. Jemaah lain tabligh tau. Tidak ada jemaah Islam yang tidak tabligh. Semua tabligh lah. Cuma hak tu saja dia pun nama gerakan tabligh. Orang lain tak pun nama. Gerakan dakwah saja. Dakwah ni, pertubuhan ni. Dakwah ni bukan tabligh saja. Ada berjuta-juta gerakan seluruh dunia Islam. Cuma dia tak pun nama tabligh. Gerakan Islam, ni tak pertubuhan Islam. Dia tabligh tak? Tabligh ni dikabur orang. Dia gitu. Ada orang kata kita ni memusuhi jemaah tabligh tak? Bukan kita memusuhi, kita pertikai barang hak tak kena dengan syarak. Faham? Ni hak tak kena tu tak kira jadi kena. Benda tak kena. Tanya maknanya orang kita nak bayang ke sama-sama ikhwan kita kena dengar lagi. Tapi bila ustaz ngajar semua lagi tu bila gini bakal dijana darwa mama. Tak kena lah gitu. Cara dengan syarak. Jadi beki bukan kita musuh-musuh banyak orang Islam. Orang Islam kau dosa banyak tu ahli surga. Bila kau pelin kau orang musuh. Maknanya pertikai. Bila orang pertikai tak kena beki. Dia kata kita memusuhi gerakan tabligh. Pasal kita kopling dalam kuliah-kuliah. Kita nak kopling, kita kena ngaji dulu kitab-kitab dia. Kitab Maulana Zakaria, kitab Maulana Muhammad Aslan. Pandangan-pandangan dia. Lepas tu tengok benda kelakuan-kelakuan ni baru kita boleh komplain. Bukan barang-barang itu. Dengar lu foto-foto ulama hak perlu dengan kontrak. Tu pun kita komplain dengan paruk-paruk ada dia ulama kata. Mana baiknya. Maknanya haram cara hak politik. Itu haram pula. Hak pentadbiran kan. Jadi fatwa haram. Tak kena. Betul semua dah haram. Politik hak patut tu haram kita masuk dapur. Politik kerana Allah nak dapatkan kuasa untuk amal-amal naik muka tu diperintah syarak. Satu-satu daripada jalan untuk amal ma'ruf naik muka. Bukan kita buat musuh. Yang kita tanya dah kalau kita keluar bertabligh tapi tidak dengan gerakan tabligh, kita keluar sendiri. Dia kata tidak tu tak apa comel. Ini keluar dengan gerakan dia baru comel mana? Dia gitu. Nabi kata balik wa'ani wala ayah. Siapa kata kumpulan mana pun. Kumpulan maknanya ekspedisi Mustafa. Tak ada kena dakwah. Tapi dia selik dalam program dia. Ajak orang pergi buat kebajikan. Dia bertabligh tu. Tuhan terima tu. Tuhan lalu-lalu dia Tuhan tak ada lalu. Dia begitu. Yang keempat Fatanah iaitu cerdas dan bijaksana. Fatanah. Atau nama Muhammad Fatin. Nama benda budak perempuan ni macam ni. Nama Fatinah. Fatanah. Mana budak perempuan cerdik. Memang tidak ada dalam sejarah Nabi-Nabi Rasul-Rasul bodoh tu. Yang bodoh mak. Sebab apa macam tadi kita kamu nak jadi Nabi ni kalau kelas bom macam cikgu tak boleh lagi. Kalau PhD tak layak nak jadi Nabi. Allah pilih yang paling cerdik, yang paling hebat, akhirnya yang paling cerdas, yang paling bijaksana. Tidak ada pun di dalam maknanya Allah nanti seorang Nabi tiba-tiba ada orang cerdik orang lain, cerdik pada Nabi. Tak jadi gitu. Dan dia yang paling cerdik pada zaman tu. Zaman Nabi Musa dia paling cerdik dalam zaman tu. Nabi Daud dia paling cerdik dalam zaman tu. Maknanya bijak sana. Luas pandangan. Pandai segala segi. Cakap khabar. Menjawab kelemahan orang. Menolak fitnah. Mengharungi mihnah. Cerdik dia. Kemudian nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab. Nasab Nabi kita ni seorang Nabi Muhammad SAW. Wajib kita kena tahu. Nasab orang lain kita tak tahu apa. Kita tak tahu nasab tok nenek kita. Ingat apa tok kita tahan kira. Tapi Nabi Muhammad wajib kita kena tahu nasab dia.
Kita umat Nabi. Nabi Muhammad SAW berkulit, bukan terkulit. Berkulit putih ke merah-merahan. Wajib kita kena tahu ni. Disebut di dalam hadis-hadis sahih. Dalam kitab-kitab sirah ada menyebut bahawasanya Nabi putih hawa merah sama. Putih sama macam dia pink. Buat kali sama ya. Putih campur pink. Kemerahan. Putih lepu itu macam putih dah ni. Merah saja dia buat putih merah. Ada putih merah macam ni enggak. Merah itu. Nabi macam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Rabbi macam ni. Dan bahawasanya baginda paling sempurna makhluk. Baik bentuk dan akhlak ni. Yang terbaik, yang tercomel, yang terhandsome adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mukallaf untuk mengetahui nasab keturunan baginda dari segi bapaknya, iaitu Muhammad, putera Abdullah, putera Abdul Muttalib, putera Hashim, putera Abdul Manaf. Setakat ni lah jumhur ulama kata wajib tahu. Lepas pada tu sunat dia tahu. Nampak? Jadi nama Nabi kita Muhammad, ayahnya nama Abdullah, tok nama Abdul Muttalib. Nampak? Tok nyang nama Hashim, tok nyuk nama Abdul Manaf. Setakat tu 5. Haji Mak bilang ke lagi. Tengok tengok. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin ketua murid tu. Orang lain tak cakap betul. 5 tu wajib. Kata ulama bukan kita nak reka. 5 tu. Ingat tu. Apa? Wajib apa? Lepas pada tu sunat kita tahu. Orang boleh tahu siapa Nabi Adam. Wallahu a'lam. Bagusnya mana. Ada orang dia boleh bilang kasihnya ke Nabi siapa Nabi Adam. Dia tuguk apa Nabi Adam. Tak boleh. Ada 40 orang nama. Kalau Nabi Adam ada 50 orang, 60 orang gitu lah. Tapi dah dia tak neng. Kita tak tak neng. Dia ingat benda lain ni. Leni suruh nak lagu tu nanti ni. Abdullah. Tak dengar ni. Lagu lama. Juku yang tadi ni. Lepas tu Abdul Manaf kok nyuk Nabi ni anak Kusai. Putera bagi Kilab, putera bagi Murrah, putera bagi Ka'ab, putera bagi Lu'ay, putera bagi Ghalib, putera bagi Fihri, putera bagi Malik, putera bagi Nadar, putera bagi Kinanah, putera bagi Huzaimah, putera bagi Mudrikah, putera Ilyas, putera Mubar, putera Nizar, putera Ma'ad, dan anak bagi Adnan. Bani Adnan. Ini banyak Arab ni. Siapa kepada Nabi Ismail. Siapa kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nasab keturunan Nabi Muhammad dari segi ibunya iaitu Nabi Muhammad SAW putera Aminah binti Wahab. Siapa kat Wahab? Kata jumhur ulama akidah. Wajib tahu. Aminah binti Wahab. Nampak? Abdul Manaf dah wajib tahu. Nama bonda Nabi Aminah binti Wahab. Jangan Aminah binti apa tak ingat sekarang. Boleh tu. Kemudian Wahab toksi Nabi ni hak belah mak, anak bagi Abdul Manaf, anak bagi Zuhrah, anak bagi Kilab. Keturunan dia ayah dan ibu berjumpa pada Kilab. Berjumpa pada Kilab. Tok nyuk Nabi ayah pada Hashim tu diturun kot nu pula. 9 takak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Daripada mana? Imam Syafi'i. Berarti dalam 4 orang Imam Mazhab, Imam Syafi'i lah. Tok Said. Kalau lain jauh. Imam Syafi'i seorang Tok Said. Keturunan sahabat turun kot Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Wajib bagi mukallaf untuk mengetahui putera-puteri Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada 7. Wajib tahu. 7 orang anak Nabi tak tahu dosa. Fardu ain. Anak orang kita tak tahu tak apa. Ini fardu ain. Jadi betul semula anak kita tak tahu tu.
Menurut urutan iaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, kita sebut nama Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalsum, Abdullah yang digelar At-Tahir dan At-Tayyib. Semua putera ini daripada Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Ibrahim, iaitu daripada Maryam Al-Qibtiyah, hadiah daripada Radis. Nak kahwin dengan Nabi, beli seorang putera nama Ibrahim, mati kecil. Nak Nabi buh batu kerikil atas tu. Atas apa? Atas kubur. Anak Nabi laki-laki mati kecil belaka. Nak mati kecil, mati dah mati. Anak Nabi perempuan je besar. Qasim, lepas tu orang panggil Nabi geloran kunyahnya Abul Qasim. Anak sulung Nabi nama Qasim. Nah, maka ayah orang gelar, anak gelar Abul Qasim. Mak anak sulung nama? Kalau ingat. Yusuf. Abu Yusuf. Orang ingat nama Hajimat? Abu Yusuf. Ini kita panggil Abu Yusuf pula. Boleh? Pasal anak sulung itu nama Yusuf, ayah orang panggil Abu Yusuf. Sebab tu kalau nama-nama Arab, Abu atau Ummu, kan nama dia, dia orang ni. Kalau Ummu Atiyah, anak dia nama Atiyah. Ummu tu mana mak? Abu Yusuf, mana Abu tu bukan nama dia. Mana Abu tu bapak bagi si Yusuf. Zainab, anak Nabi. Zainab. Yang berkahwin dengan siapa ni? Zainab, sahabat Nabi. Cik Imam. Sayyidina Uthman. Dah. Seorang lagi? Ruqayyah. Dia kedau. Ummi Kalsum. Dua orang wafat, kahwin dengan Ummi Kalsum pula. Jadi dipanggil Sayyidina Uthman ni sebagai Zunurain, yang mempunyai dua cahaya, pasal dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi. Zainab, kita panggil Meknat. Panggil Zainab lah, ajar. Jangan panggil Meknat lah. Kalau boleh ajar lah, kita ibu apa, ajar supaya kawan-kawan anak kita dengar mu. Jarang-jarang kita dengar. Bila kita memanggil, kalau boleh sebaik-baiknya. Kalau anak panggil Zainab, panggil Zainab mu. Biar dalam rumah panggil Meknat pun, dua biar orang dengar Zainab. Ruqayyah, bukan Ruqayyah, Ruqayyah. Kita Ruqayyah binti sulung. Ruqayyah. Kalau nak ubah nama Ruqayyah. Nampak? Ruqayyah. Biar nama betul sebut. Fatimah. Dengan pa, bukan dengan te. Fatimah. 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 Fa alif, ta mim te marbuta. Fatimah, bukan Fatimah. Yang itu. Macam khalifah, bukan khalifah. Dia balik itu. Nampak? Macam tu bila dia kata musim terawih kan, Al-Khalifatul Ula, kan Al-Khalifatu Al-Khalifatul Ula. Lam tu panjang. Nampak? Khalifah, bukan Khalifah. Ini Fatimah, bukan Fatimah. Ummi Kalsum, Abdullah yang dikenal sebagai At-Tahir. Ibrahim, 7 orang anak Nabi. Isteri Nabi SAW, semua isteri Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat ada 9. Semuanya itu adalah, yang pertama Aisyah, yang kedua Hafsah, yang ketiga Saudah. Hafsah. Yang keempat Safiyah. Yang kelima Maimunah. Yang keenam Ramlah. Yang ketujuh Hindun. Yang ke-8 Zainab. Yang ke-9 Juwariyah. Khadijah tu. Khadijah Khadijah. Jadi Nabi mula-mula kahwin dengan Khadijah. Khadijah. Jangan baca dengan K. Ada orang dia pun nama anak ni Khatijah. Bukan K. Kha. K-H-A atau K-H-O. Kha.
Khadijah. Nampak? Khadijah. Salah. Dengan dal. Khadijah. Dengan kita bolak orang. Nah, Khadijah. Dal. Ya jin marbutah. Khodijah. Jangan Khadijah. Nampak? Itu tijah. Khadijah. Boleh. Mula-mula nak buat nama anak, cari makna-makna yang baik. Dah dapat, eja hak jawi dulu. Dia tahap dia nakok. Lepas tu kena hak rami. Sahih dah, baru ipuk. Nah. Sebab jabat dataran tak lima hak rumi, hak jawi. Nah. Dia putih ni. Baik. Khadijah, Khadijah. Dua orang ni hak cerah situ. Ada ubah sini. Kesemua isteri Nabi SAW telah menjadi ibunya orang mukmin. Kerana tidak boleh perlukan ini kalau haram terlihat meskipun amal dengan kita kerana demi mengagungkan Nabi SAW. Wafat ketika Nabi hidup. Khadijah Nabi hidup lagi wafat dah. Wafat dulu. Dah. Ada juga seorang lagi. Baik isteri-isteri Nabi ni dia kira Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ni dia mak orang beriman. Masa kalau orang tanya yang lima, mak ada berapa? 10 Mak kita betul tu? Nak tahu nanya ke? Kan nak ulu tu. Pergi Nabi 9, mak kita lah Ummul Mukminin. Mak orang beriman. Mak kita beranak kita sekarang 10. Teki-teki orang dulu-dulu main teki. Dulu atas saudara ada dulu main teki. Mak ambil ada 10, mak awak ada berapa? Ada berapa 10 pula? Mak kita beranak kita sekarang, mak isteri Nabi. Boleh ilmu. Dia ni kecil lah dia kecilnya. Ada main kecil lah dia. Maknanya wajib kita hormat lah. Dah dia main-main. Hatta tak ada dia dah, tinggal nama saja dah dia main kat nama. Macam mak kita. Walaupun mak kita kafir, dah dia buat ngaji kat dia. Orang kata mak kita Islam tak? Mak kita kafir dah dia ngaji. Dia masuk Islam dah, mak kafir ke dia ngaji dengan mak dia. Tak boleh. Hilir tak boleh. Cuma ikut dia tak boleh. Hak lain wajib kena buat. Kena hormat, kena apa, kena lemah lembut. Mak hak kafir. Siap dengan mak hak Islam. Tetapi walaupun mak dari segi kehormatan bukan lagi boleh kita keluar tak boleh nak berdoa dengan isteri Nabi tak boleh. Tidak mak kita kan. Jadi termasuk juga mahram. Orang yang haram kita nikah. Masuk pada setengah kitab dia bilang 4 mahram. Mahram dengan sebab nasab, mahram dengan sebab ngopek, mahram dengan sebab nasi atau mertua, yang keempat setengah kitab iaitu ibu isteri Nabi. Dia keluar lagi. Nampak? Jadi isteri Nabi takdir kata kita duduk sama Nabi. Sahabat lah. Nabi wafat dari nikah. Berapa dah nikah je mak? Ibu dia. Ibu saya lagi. Sebab isteri Nabi bukan janda lagi. Nampak? Nampak? Kalau sahabat janda, isteri sahabat tinggal isteri lah. Jadi janda nikah dengan sahabat lain pula. Isteri Nabi haram jadi janda. Dia nak nikah dengan bini orang boleh, kena jadi janda dulu. Nampak tak? Lagi isteri kan ni. Walaupun cerai ada, dalam edah ni, dalam edah bukan janda. Walaupun bergotoh hanya masa cerai tu, siap. Aku tengah sama wakbuk wisiti janji tak ada. Menyembah atas masih basuh bini. Tapi tak dalam edah lagi. Nama isteri. Nama isteri, bukan janda. Janda setelah habis edah.
Kita tak rajak ke? Hari ni, dia pun dah 3 kali suci. Nah, umpamanya. Esok nama janda, hari ni nama isteri lagi. Hari yang sehari selepas 3 kali suci, nama janda lah. Dia gitu. Bila janda baru kita boleh nikah. Dan isteri Nabi boleh nikah. Nah, isteri orang. Buat apa isteri? Dan Nabi dah hati dah kita mati lega hasil bu. Lebih ulat kembur. Nabi hidup lebih sempurna daripada alam dunia. Mana sebab tu dia tak jadi janda. Nah, cuma keadaan lain je. Kita keadaan juga tapi mampu lah. Nabi tak keadaan barzah tapi tak macam kita tak hati je. Nah. Kerana nak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beriman kepada hari kemudian. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan Adakah pinjaman PTTN itu sah dalam Islam? Yang kedua, apa itu iblis dan jin? Yang ketiga, benarkah jika kita baca horoskop sembahyang kita tidak diterima? Oleh soalan Cikgu, dia tanya ni, pinjaman PTTN sah tak dalam Islam? Jawab asal kali tu ni. Dia tiap-tiap pinjaman ni tak kira nama. PTTN ke PTTBN ke, dah, dia tak kira nama. Dia kira kaedah pinjaman tu dia buat. Dah. Sebab itulah ulama' dia buat kaedah. Bila buat kaedah, lagu mana zaman pun bila kita atuk dengan kaedah tu dia tahu pun. Nah, ini tak perlu pada nama. Nah, cara bayaran dibuat, cara akad, cara muamalah tu dah. Nah. Tiap-tiap pinjaman yang mengenakan riba walaupun 0.5%, kata Dr. Wabah Zahidi dalam kitab Fiqh Islami juzuk ke-9, tetap haram. Dia kata wahwa riba. Walaupun 0.5%. Nampak? Kerana mengenakan cukai duti, duti perkhidmatan. Ini berlaku khilaf ulama'. Nah, setengah ulama' kata tak boleh juga kena cukai perkhidmatan. Walaupun 4% saja. Setengah ulama' kata harus. Bahawa tak ada cukai perkhidmatan, nak sewa bangunan, bank tu nak sewa bangunan, nak bayar gaji orang apa semua. Nah, ni tak ada lah. Tak ada sumber. Nah. Maka ulama' yang mengharuskan dengan cukai perkhidmatan yang kecil sahaja. Nampak lagi? Nah. Kalau nak ikhtiar, ambil kawal pertama tadi. Nampak? Apa itu iblis dan jin? Ada berlaku khilaf di kalangan ulama' tentang iblis ini adakah daripada jin ataupun tidak. Pendapat yang kuat mengatakan iblis adalah daripada jenis jin, hak jahat. Jin ni dia makhluk yang dijadikan daripada api. Nah, wa khuliqatil jan min narin. Nabi kata dan diciptakan oleh Allah akan jin daripada jenis api. Maka pendapat ulama' tafsir kebanyakan yang mengatakan iblis adalah daripada jin, tapi hak jenis memang jahat. Nah, sebab ayat tadi kan wa kana minal jin. Iblis ni enggan sujud kepada Adam, wa kana minal jin, dan adalah iblis asalnya keturunan jin. Ayat Quran. Nampak? Begitu. Bukan jenis malaikat lah. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Tapi tidak menjadi akidah bagi kita. Kita salah cakap pun tak apa. Iblis bukan dari kalangan jin, iblis suku pula. Tak ada masalah. Nah, ini bukan masalah akidah. Nah, tapi pendapat yang ramai di kalangan ulama tafsir atas ayat wa kana minal jin, kana tu marji' domain ni balik kepada iblis. Adam adalah iblis yang tak mau sujud kepada Adam minal jin, daripada turunan jin. Jadi hak juga jahat. Nah, benarkah jika kita baca horoskop sembahyang kita tak diterima? Ini horoskop cikgu. Ramalan bintang. Baik. Sama-sama ada ulama' dulu daripada tahun 80-an itu ada keluar dalam satu majalah agama lah, hak terbitan kerajaan. Fatwa mufti
mufti bahawasanya haram mempercayai ramalan bintang, termasuk perkara-perkara syirik gitu. Hari ni anda maknanya duka cita pada waktu pagi. Kita baca bintang Capricorn. Tak. Scorpio. Aquarius. Leo. Tetapi menjelang petang anda agak ceria. Kerana mendapat warisan. Itu mengarut belakang ni. Ramalan-ramalan ni mengarut dia. Walaupun dia tengok comel canggih tulisnya comel, ini karut belakang. Jangan percaya ramalan. Nampak? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui yang gaib melainkan Allah Ta'ala ataupun dengan jalan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi-Nabi. Boleh tahu yang gaib. Itu pun biiznillah. Dan maknanya orang yang percaya kepada ramalan tidak diterima sembahyang ni sebut dalam hadis. Nampak? Di antaranya hadis yang sahih Nabi pernah bersabda, man atakahinan lam yuqbal salatuhu arba'ina laila. Barang siapa yang datang pada orang yang boleh meramalkan perkara yang belum berlaku, maka dia tidak diterima sembahyang 40 hari itu. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab dia Al-Kabair hadis ni. Dan ada juga dalam kitab Az-Zawajir oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Dan banyak lagi lah. Man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Barang siapa pergi ke tempat orang yang boleh royak masa depan, termasuk ramalan bintang ni. Maka tidak diterima sembahyangnya 40 malam. Termasuk siang lah. Wa in saddaqahu, dan pergi saja, tak percaya pergi saja, baca saja je. Nampak? Ramal-ramal dia tak percaya, baca saja je. Atau pergi saja kat orang boleh meramal. Ramal tapak tangan ke, ramal gini ke, ramal tapak kaki ke. Pergi saja je, roi. Orang ni roi. Tak yakin. Faham tak? Tak yakin, 40 malam tak tunggu sayang. Wa in sadaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin aw kama qala. Tapi kalau dia yakin pula, maka dia telah kufur dengan kitab Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada masalah ni. Jadi comel lah soalan ni. Beri ingat pada kita. Sama lah kita bintang ni tu main bulan. Dan juga Dulu saya kuat sangat tengok cerita Blue. Tak apa, tak ada gambar. Biar dia tanya ikhlas. Saya suka programmu semua. Awak harap. Awak lebar. Kan Haji? Kita kalau harap orang kalau lebar tak hari dah sini lah. Orang jahat dah ke ni lagi. Orang tekan ngajak boleh je. Saya ada pinjam CD Blue 2 keping dengan kawan. Dia kata. Dia pinjam CD Lucok. Soalnya adakah saya pulang balik CD tersebut? Padahal CD itu adalah haram. Dia kata wajib pulang balik. Jawabnya wajib kena pecah. Tiap-tiap benda haram wajib kita musnah. Dalilnya Sayyidina Ali pernah memusnahkan harta anak yatim ketika pembahagian harta pusaka. Bila seorang mati zaman sahabat lah, Sayyidina Ali ni dia khalifah dia tu. Jadi panggil lah nak bagi ni. Sayyidina Ali pun kabarlah begini-begini, tengok harta begini-begini, jumpalah satu benda haram. Satu patung. Nampak? Haram lah patung tu. Jadi Sayyidina Ali pecah. Maka seorang sahabat berkata, harta anak yatim ni. Anak yatim ini diharamkan oleh Allah SWT. Kena pecah. Tapi kalau patung tu daripada emas, tak apa, dia lebu, wajib lebu. Bagi emas tu. Sini patung tanah raya. Dia pecah lah. Tak guna apa pun. Jadi ni, jadi pulang balik. Kalau pulang balik, dosa. Kafarah ni kena bunuh balik. Lepas tu guna ganti harga. Harga dia keluar duit tu 3 ya. Kalau tuan minta je. Jangan ganti benda yang haram. Ganti benda yang harus. Faham tak? Jadi kita 3 ya tu, tak mesti dia buat benda haram.
Dia nak pergi beli pula dulu. Itu hak dia kan. Tak? Dia kata bodoh. Dia gitu. Macam mana cara untuk mengelak daripada tengok cerita-cerita seperti itu? Ni tak selesai lagi pula ni. Tak habis cerita lagi. Tolong jelaskan. Memang nak jelas tu. Iaitulah dengan Nabi kata dah, ya ma'syarul syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Dah, wahai orang muda-muda, maknanya power-power sangat. Dah, maknanya berasa cukup dah boleh nikah, sihat tubuh badan. Dah, boleh cari dah 10 ya 3 amal hari. Dah, nak orang bagian belanja nak bini, falyatazawwaj, nikah dah. Dah, apa dah nikah. Pasal parok sangat ni dapat tengok CD blue ni berat nanang ni. Nah, jadi nikah. Sama je. Macam orang putih tu sama belaka. Tak, Nabi kata sama belaka. Orang putih ke, orang Piring ke, Qadari ke, Mongolia ke, barang sama. Faham? Sebab bila kita bersama dengan isteri kita, maka hilang dah. Maknanya nafsu kita berluak. Nampak? Betul tak itu? InsyaAllah. InsyaAllah. Sama. Jadi kita tengok Allah awetnya, Allah awetnya, Allah tunya, Allah tamanya lah. Jadi nikah, walaupun tak tamai macam tu, kita bersama dengan isteri kita, makan sama, minum sama, tak ada lah. Nak gawapang, sama-sama, ada lah. Nak tamai sangat, akhirat lagi, lah surga ni. Boleh tak ke, orang beriman? Lepas tu tengok comel sangat lah. Tak pilih sangat. Kalau kita ni menyakit je. Lepas tu nak pilih pula. Tak payah. Lepas nak bagi. Kita pergi rumah senang. 20 tewa rumah tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nak puan tak masuk minat? Ada. Pergi rumah sebelah tak? Assalamualaikum. Dah 20 rumah. Rasa ni. Hari jauh pun 19 buah. Mikau. Tak. Dia gitu. Usaha dia lebihnya. Pasal parok lah ni main pergi ni. Parok main pergi. Yang main jimat itu main bila tau. Ada. Tengok muka punya ada. Nikah. Bukan kita sebut Nabi kata falyatazawwaj. Nikah lah. Siapa dah minggu lepas kalau tak ada isi kita betul terima. Dia bila kita niat itulah. Kadang-kadang Tuhan tak uji lagi walaupun kita ikhlas dah. Dia nak uji kita. Kita ikhlas dah nak nikah tapi tak uji kita mu jodoh. Dia nak uji kita. Nampak? Nak naik martabat kita. Apa pandangan Ustaz berkenaan dengan program reality TV sekarang? Sebagai contoh, Akademi Quran, Akademi Nasyid, Kari Menantu. Adakah ia betul dan bertepatan dengan ajaran Islam? Jawabnya tidak selari dengan Islam. Kalau Akademi Quran, patutnya orang lelaki sajalah. Tak kira niat ikhlas tak ikhlas. Tu ada lelaki. Niat puang pula dengan akak suara bitu-bining. Awet memperdengarkan suara lelaki pula petang dengar. Jadi bolak orang kan pada kau pada taubat Nabi kau ni jangan kamu stay kaum perempuan yang beriman melunak-lunak menyedak-nyedakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Selang dalam Quran kata. Nak tutup tubuh kita tak kata tak masuk tanding kalau perempuan. Dia gitu. Akademi Nasyid haram. Perempuan yang ni haram. Tak boleh. Bang haram tu. Qomat pun makruh kalau kuat. Kena perlahan. Pasal suara perempuan ini mendatangkan rasa suka di dalam hati laki-laki. Siapa sebenarnya Iskandar Zulkarnain? Mana kalau sebenar-benar tak ada cerita dah. Allahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahui dengan yang sebenar. Kita hanya menceritakan sekadar cerita yang sampai kepada kita. Cerita yang paling sahih surah Al-Kahfi. Buka surah Al-Kahfi ayat apa? 83 tu. 84 itu. Ada apa lah. Sayang ada sebut. Nampak? Wa yasalunaka an Zulkarnain. Mereka datang bertanya kepada kamu wahai Muhammad, cerita Zulkarnain. Tak cerita Nabi cerita Zulkarnain. Itu wahyu, cerita betul. Zulkarnain Nabi cerita seorang yang
Apa benda yang Allah Ta'ala jadikan dia pemimpin yang sangat besar, mengapalai tentera-tentera besar, menjadi pemimpin bagi sebuah negara besar. Dan dia jugalah yang maknanya yang membantu satu penduduk dalam negeri yang ada Dajjal situ. Dajjal penduduk negeri ni dia gitar, dia kata pelik, muka pelik, rupa pelik, cakap pelik. Yajuj maju. Yajuj maju, bukan Dajjal, Yajuj maju. Cakap bolok-bolok sekali, muka pelik, telinga pelik, mata sembur macam seng. Takut tengok. Jadi Zulkarnain kata kita kena tutup. Bahaya ni. Dia makan orang ni. Natang ni makan orang makhluk ni. Jadi dia suruhlah penduduk ni cerita dalam Quran. Supaya awak mari segala bersih-bersih. Orang ni baca dengan bersih buruk, bersih lagu kewajiban. Orang habis. Kemudian dilebur dalam satu kawasan, dituang antara dua bukit. Bukit gini. Beteng ni dia tuang. Dia buat macam empangan. Nampak? Supaya kaum Yajuj maju dari tebik. Jadi bila zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi kata telah pun berlubang sekadar ini, lubang Yajuj maju telah korek. Yang telah ditutup oleh Iskandar Zulkarnain. Kita luah lagi. Kat gitu tebik. Inna Yajuj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Yajuj maju yang telah dibenting oleh Zulkarnain itu akan melakukan kerosakan pada muka bumi. Dekat ni kiamat ni. Alamat kiamat kabir, kiamat so dekat. Itu cerita dia. Kemudian ada orang kata Alexander the Great. Dia juga ada betul ada salah. Yang betul lagu mana? Yang salah. Yang salah ni sebab Alexander the Great diceritakan dalam kitab, dalam buku-buku sejarah dan difilmkan sebagai orang Yunani yang menyembah matahari. Walaupun dia ni raja besar, yang menakluk banyak negeri. Sebab Zulkarnain ni dia takluk banyak negara. Hebat ni, tentera Islam. Dia pun panglima tentera Islam, raja negeri Islam yang mentakluk banyak negara Islam. Jadi Islam negara tu. Jadi dalam cerita-cerita buku orang putih, Alexander the Great ni perangai betul. Masuk satu negeri, bakar rumah orang, musnah ladang-ladang, rogoh perempuan. Dia buat lagu tu. Jadi itu tak benar? Bukan. Sebab dalam Quran kata Zulkarnain akhlak mulia. Kemudian yang betulnya mungkin juga Zulkarnain ni Alexander the Great, tapi diselewengkan fakta dia orang putih. Dia buat dia ni bukan Islam. Dia tahu Islam, dia buat bukan Islam, dia buat Yunani. Dia tahu akhlak mulia, dia buat benih ganas jahat nak munuh Islam ni. Mungkin kau tutur juga. Soalan seterusnya, saya ada dua soalan. Barang siapa dapat menyebut la ilaha illallah ketika akhir hayat, dijamin masuk syurga. Soalan mengapa ramai orang mengajar pada orang yang sedang nazak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersamaan Muhammad itu kata yang akhir. Bersamaan Muhammad itu kata yang akhir. Bagaimana yang sebenarnya Ustaz? Yang kedua, benarkah berjabat tangan lepas sembahyang asar, lepas sembahyang maghrib tidak ada sunnah? Terima kasih. Baik. Soalan pertama dia kata, masalah mengucap la ilaha illallah ketika nak mati. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Ada 3 atau 4 hadis yang lebih kurang maknanya. Lebih kurang lapas tapi maknanya sama. Di antaranya Nabi kata, man kana akhiru kalamihi fi dunya qaula la ilaha illallah dakhala jannah atau kama qala. Barang siapa yang akhir sekali disebut masa hidup la ilaha illallah, masuk syurga. Masuk syurga ni bukan maknanya masuk terus tanpa hisab. Maknanya dia pasti juga akan masuk syurga walaupun dia ada dosa, dia azab sekadar dosa ni. Nampak? Kita faham daripada hadis ini, iaitulah orang yang dapat menyebut dia akan dapat masuk syurga. Tapi jangan kita ambil mafhum apa. Siapa yang tak dalam sebut pada nak hati masuk neraka. Jangan. Sebab ramai di antara orang yang ahli masuk syurga terus tak dalam sebut kalimah la ilaha illallah. Di antaranya mujahidin-mujahidin yang dapat syahid di medan perang. Tengah perang Syah ni rodak pemain orang, tak ada kata pun. Dia mati syahid. Pejuang-pejuang sekarang kena bom. Tengah duduk, tengah berehat, tengah tidurnya bom, tak sebut kalimah. Maksudnya jangan kata gitu. Maknanya jangan kata orang yang tak dah mengucap mesti dah masuk neraka. Belum tentu. Dan yang dapat sebut belum tentu. Kadang-kadang dia dapat sebut tapi masih dalam gambar sebut. Masih tidak berlaku gambar, tak sebut sekarang la ilaha illallah. Nak mati sebut lain.
poloh. Mati. Ada umpamanya mati ni. Dalam agama boleh sebutlah macam apa. Baik. Tiba-tiba orang dia ajar Muhammad Rasulullah. Kalau nazak pun disebut juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati tu. Dah boleh kira. Tak ada masalah. Nampak? Kata Imam Ibn Haji, Syekh Ibn Hajar Al-Hasami dan Syekh Ramli, walaupun mayat orang yang nak mati tersebut tambah Muhammad Rasulullah, tidak menafikan la ilallah sebagai akhir kalimah. Setengah ulama mereka kata tidak sunat kita talqinkan dengan Muhammad Rasulullah. Cukup dengan satu saja, la ilaha illallah. Kerana dalam kandungan la ilaha illallah itu juga ada kandungan Muhammad Rasulullah. Nah, sebagai kalimah terakhir balik kepada Tuhan. Jumpa Tuhan dulu, bangkit pada masa cari Nabi Muhammad SAW. Jadi jumpa dekat ni sebut dulu la ilaha illallah. Maka siapa yang sebut dah Muhammad Rasulullah, kata ulama dah ayah ajar dah. Tengah ulama kata ajar lagi supaya jadi la ilaha illallah, takut menyusahkan dia. Sebab disebut dalam dia. Tapi yang dituduh yang sunat la ilaha illallah. Pasal hadis tadi dan hadis yang terkenal juga lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang dekat nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Inilah yang zahirnya yang paling afdal. Nampak? Kemudian kata jabat tangan, jabat salam lepas mayang asar dan lepas mayang maghrib. Tidak sunnah. Jawabnya ya, bukan sunnah. Sunnah ni benda perkara yang telah dilakukan, ditunjuk contoh oleh Nabi SAW. Nampak? Berarti bukan sunnah. Dan bila bukan sunnah boleh amal tak? Dipaham baik. Sunnah tidak sama dengan sunnah. Sunnah perkara yang ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang kalau kita buat boleh pahala tapi tak buat tak dosa. Itu sunnah. Sunnah perjalanan Nabi. Ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin. Nampak? Aw misli. Perkara yang bersadik dengan Nabi sendiri sama ada perkataan, cakapan, perbuatan dan seumpamanya. Itu sunnah. Dalam hadis ada sebut oleh Nabi ni di jabat salam pas mayang asar, pas mayang maghrib. Tak. Maka kita tak kata sunnah. Dan kalau salah juga ulama jawab sunnah. Nah. Pasal apa pula? Sunnah. Pasal apa? Bila kita salah maka jadi ta'aruf, ada saling kenal mengenali. Kalau balah jadi baik, kalau nak balah kerja sikit. Nah, nampak? Dan pula masuk di dalam perintah Nabi yang umum, yang am dipanggil. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma ma lam yatafarraqa atau kama qala. Tidak ada daripada dua orang yang Islam yang bertemu keduanya, nampak? Kemudian berjabat salam, melainkan diampunkan bagi keduanya selama belum berpisah. Jadi dalam hari ini umum dia panggil. Nabi suruh jabat salam, dapat hadiah, iaitulah keampunan daripada Allah. Tapi Nabi dah kata di mana? Mana di mana-mana saja kalau kita salam. Melainkan pada tempat yang dilarang lah. Yang orang tak buat tempat tu, barulah kita tak boleh salam. Jadi kita salam jumpa kedai, masuklah hadis ni. Jumpa kedai salam. Masuk tak? Masuk tak? Ma'min. Tidak ada pun. Mana tak ada pun mereka dapat gini. Tak ada pun orang dia Islam dia jawab salam, mesti dapat keampunan. Tapi tak ada tempat lah. Kita jumpa belakang kedai, atas kedai, bawah kedai, atas kapal selam. Lari dia ada mana jumpa. Boleh pahala keampunan daripada Allah. Dan kalau jumpa surat, kalau lepas mayat, sebab itulah almarhum Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar yang lepas. Bukan ngaji Azhar, dia Syekhul Azhar, ulama paling besar dalam Universiti Azhar. Dia sebut dalam kitab dia Fatwa Syar'iyah. Perbuatan ini adalah sunat kerana perintah Nabi yang am, yang umum. Nampak? Jadi ulama cek-cek kita tak sebut besar dulu. Boleh pahala. Jangan kita itikad mesti kena salam. Dan kalau tak salam tak ada masalah. Sebab perintah ni adalah sunat saja. Soalan seterusnya. Ini ulama cek ni.
Oh, kalau kucing itu. Gambar-gambar dalam web. Gambar-gambar dalam web www.digitalmukmin.com. Tu ustaz tangkap sendiri ke? Atau ustaz ambil dalam internet? Tak percaya kalau ustaz ambil sendiri. Waktu pula nak pergi lebong. Dia tanya website saya baru ni lah, galeri gambar-gambar ni. Digital Mukmin ni dia kata kita kopi orang, buh kita tukar pukul. Kalau saya ambil sendiri lah. Nak tunjuk keindahan alam ciptaan Allah. Nak ambil dengan kamera digital buh dalam website. Bukan kopi orang, kita pukul diri lah. Sebab pernah di kopi orang. Macam-macam ada. Saya melaksanakan solat istiqarah dalam memilih satu perkara. Saya sudah tahu apa pilihan paling baik, tapi agak sukar tersebut dicapai. Adakah istiqarah saya salah? Perlu solat balik atau macam mana? Bagaimana sebenarnya menentukan pilihan melalui solat istiqarah? Di istiqarah dah nampak dah perkara itu, tapi bila nak buat ada berlaku segi masalah. Jawabnya tak ada masalah. Dah bila ada masalah, tak mesti dia nak benda ni istiqarah jadi mudah semudah-mudahnya. Maknanya kita gunakanlah fikiran kita, daya usaha kita untuk merentangi masalah yang ada, untuk mencapai benda itu. Kalau kita tengok istiqarah kita itu menunjukkan benda itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita nak ulang istiqarah tak ada masalah, dia tidak mesti sekali istiqarah. Sebab benda yang mudah yasir huli kan, kalau benda itu payah yasir huli, permudahkan bagi aku. Dan kalau kita comel dah benda itu, cuma ada berlaku kepayahan sikit, sayang pula, doa pula yasir huli tu. Itu mustahil, permudahkan. Nampak dah, permudah kau bagi aku. Dia gitu. Dan kita hamba tu, Tuhan bukan hamba kita. Kalau dia nak buat susah kita sepanjang hayat pun tak boleh boleh. Sepanjang hayat dia buat, dia terkek sakit, dapat besar sakit nak mau, susah pula, nipu orang pula. Susah nak mau sepanjang hidup. Sabar lah. Kalau dia kata benda. Dah kita takkan susah sangat tu. Jangan maknanya serik. Istiqarah tak mesti sekali. Acak-acak kali. Kadang-kadang dia nak tunang sekali boleh. Tapi kalau kita tunang sekali tu kita sebut nama dia. Dah boleh ke? Ada lah. Mati maya ajak sama. Doa sama. Dah boleh tak doa dah. Dulu begini nama Ya Allah, Ya Allah. Nak-naknya senang. Lagi senang. Tak ada lah Ya Allah. Nampak? Ya lain lah pula. Malah aku nak sebut. Apa kedudukan doa orang fasik? Bagaimana pula memohon restu dari wapak seandainya mereka orang fasik? Baik, orang fasik ni di sisi mana di sisi syarak, bukanlah mereka ni musuh Allah. Mereka melakukan kefasikan, mana membuat dosa, mengekali dosa kecil, seperti mana dengar lagu sama tu dalam telinga, fasik lah. Lagu berkuang lah lelaki, ada khilaf ulama, dengar lagu berkuang sama dia jadi fasik. Dengar lagu sama, tapi sekali tak fasik. Kalau buat dosa besar sekali, minyak agak sekali jadi fasik. Telang pergi kuda sekali jadi fasik. Isyak ganja sekali jadi fasik. Tak benda tu haram dosa besar. Zina sekali jadi fasik. Maka bila kita fasik, bukan mesti dia doa tak terima. Ada beberapa dosa yang menyebabkan doa tak diterima. Di antaranya makan haram. Jadi kalau fasik makan tak haram, Allah tak nak terima doa. Allah tak nak terima lagi doa dia. Sebab itulah doa anak yang fasik masih boleh sampai kepada kedua orang ibu bapa yang telah meninggal dunia. Ada setengah ulama kata, makna doa anak yang soleh itu dia kata iaitu doa anak yang beriman maksudnya. Walau kana fasiqah, sekalipun anak tu fasik. Walau kana fasiqah, sekalipun anak tu fasik, dia berdoa keampunan untuk ibu bapa dia, Allah Taala berikan ampunan dengan kejujuran anak fasik tadi. Soalan yang terakhir lah, hak kita dan insya-Allah minggu depan. Ini panjang. Saya buat kerja rumah orang yang bukan Islam. Di dalam rumah tu ada anjing yang dibela. Perlukah saya masuk kaki dengan air tandas lepas berjalan di rumah itu tanpa memakai alas kaki? Dia jika kerja rumah orang bukan Islam, tapi ada anjing lah. Biasa rumah orang Islam anjing pergi mari anjing tu. Kemudian dia tanya jangan balik rumah, kena basuh dah kaki dengan tanah. Jawabnya, kalau kenalah maknanya kaki kita dengan najis yang lekat pada latar tu, kenalah basuh. Kalau tak lekat lah najis yang ada pada latar tu dengan kaki kita, tak wajiblah basuh. Lalu mana? Biasanya kalau latar tu basah, maka lekatlah kaki anjing tu
Nah, tapak kaki anjing, anjing yang duduk di tapak kaki dia lekat pada latar. Dan belum lagi kering, kita gigit dah pula. Maka lekat di kaki kita. Kena basuh dengan air tanah. Tapi kalau anjing tu gigit, kaki anjing basah. Atau latar tu basah. Nah, kemudian dah kering dah, kita gigit pula, kaki kita tu tidak basah. Nah, maka tidak payah basuh apa-apa. Sebab anjing ni kalau kita rusak gini atas belakang, tubuh kering, tangan kering, tak basuh lah. Anak kering lah, tak basuh suatu pun. Yang kita lekat lagi tangan, bila tangan kita basuh. Sebab basuh, pada akal kata dia lekat, walaupun halus. Nak bila kering, dia rukung anjing tu. Umpamanya dah. Tak lekat. Bulu bekas tangan, bulu dia kering. Dia kita, tapi bukan suruh dukung. Mana nak kabur. Jadi bila kaki anjing tu lekat di tapak di latar, kaki kita basuh, barulah lekat di kaki kita. Kalau bekas dia tu kering, kaki kita kering, lekat. Nampak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi